عن عبد الله بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. Rawahul Imam Ahmad. Maksudnya daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa sesungguhnya dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah bagiku dan bagi dunia, dan tiadalah bagi dunia dan bagiku, dan demi jiwaku di tangannya, tiadalah perbandinganku dan perbandingan dunia, malaikat seperti seorang yang musafir, yang berjalan di hari yang panas, lalu dia berteduh di bawah pokok beberapa ketika, kemudian dia bangkit dan meninggalkannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang merupakan salah seorang daripada ulama' sahabah, ulama' daripada kalangan sahabat, yaitu Abdullah ibn Abbas, yang merupakan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat alim dalam ilmu yang berkait dengan Al-Quranul Karim, dan meriwayatkan banyak hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dua perkara. Yang pertama sekali ialah umur dunia, dan yang keduanya ialah sikap serta pendirian seseorang terhadap dunia. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang kita bacakan ini bahawa umur dunia itu terlalu singkat, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perbandingan betapa singkatnya umur dunia ini, umpama seseorang yang berjalan di atas tunggangannya ataupun kenderaannya di waktu yang panas terik, lalu dia lihat satu pokok kayu dan dia pergi untuk berteduh di bawah pokok tersebut. Dia berteduh di bawah pokok tersebut beberapa ketika untuk merehatkan tubuh badannya ataupun untuk mendapatkan bekalannya. Dia makan dan dia minum, kemudian dia bangkit dan meninggalkan tempat tersebut. Di mana perbandingan umur dunia, umpama seorang yang berjalan di waktu yang panas tadi, dia berehat di bawah pokok yang teduh tadi. Begitulah perumpamaan betapa singkatnya umur dunia ini, sehinggalah berlakunya kiamat. Kiamat seseorang ialah apabila dia mati. Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu mati, maka berlakulah kiamat baginya. Kalau kita lihat umur kita, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kalau umur panjang lagi sampai 70 tahun. Kita lihat balik di belakang sisa-sisa umur yang telah kita habiskan, ianya terlalu singkat. Maka oleh kerana itulah
sangat beruntunglah orang-orang yang mengambil peluang daripada umur yang singkat dan pendek tersebut untuk melakukan ibadat ketaatan dan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah hikmah Allah Subhanahu wa taala tak beritahu kepada seseorang bilakah ajalnya. Kalau orang tu tahu bilakah ajalnya, nescaya dia boleh merancang kehidupannya. 10 tahun, 20 tahun dia hidup dalam keadaan lala dan lara. Kemudian selepas daripada itu dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak beritahu bilakah ajal seseorang. Maka oleh kerana itulah tiap-tiap orang mestilah sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Dan kiamat, berakhirnya umur dunia ini ialah apabila Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dunia ini dan alam semesta, dan berlakulah hari kiamat, manusia dibangkitkan, dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir yang dibangkit dan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada umatnya di dalam hadis-hadis yang banyak berkenaan dengan tanda-tanda berlakunya kiamat. Ada yang dinyatakan yang tergolong dalam tanda-tanda kecil, ada yang dinyatakan yang tergolong dalam tanda-tanda besar. Semuanya diberitahu dan dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi peringatan kepada manusia. Bila manusia melihat tanda-tanda ini, maka dia beringat bahawa sesungguhnya kiamat sudah hampir. Di antara tanda-tanda kecil yang mana ianya bukan sahaja berlaku di zaman dulu, termasuklah juga berlaku di zaman kita. Dan lebih banyak lagi di zaman kita. Di antaranya ialah banyak berlakunya peperangan, banyak berlakunya pembunuhan, sehingga kan orang yang membunuh tak tahu sebab apa dia bunuh, dan orang yang dibunuh tidak tahu sebab apakah dia dibunuh. Begitulah juga berkait dengan tanda-tanda besar. Di antaranya yang sudah berlaku, dan di antaranya yang belum lagi berlaku. Yang sudah berlaku, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya juga ialah berlakunya peperangan di antara orang-orang Islam di zaman Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yang menyebabkan ramai daripada kalangan umat Islam yang terkorban. Di antara yang belum lagi berlaku ialah turunnya Nabi Isa alaihi salam, munculnya Dajjal, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan lain-lain lagi. Itu semua adalah merupakan tanda-tanda yang dinyata, yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia untuk menjadi peringatan kepada mereka bahawa sesungguhnya dunia ini adalah merupakan satu tempat yang sementara bagi mereka. Kemudian yang kedua yang dinyatakan di dalam hadis ini ialah apakah dia sikap serta pendirian seseorang terhadap dunia. Sikap serta pendirian seseorang terhadap dunia adalah merupakan satu sikap dan pendirian sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, bahawa sesungguhnya manusia ini adalah merupakan khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ada tujuan dan matlamat. Tujuan dan matlamatnya ialah untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya di atas dunia ini untuk melakukan sehingga mencapai kepada tujuan dan matlamat tersebut. Tidak salah seseorang itu mengumpul harta benda yang banyak. Tidak salah seseorang itu hidup dalam keadaan mewah dan senang. Tetapi mestilah dengan dua syarat. Yang pertama sekali, mestilah harta benda, kemewahan dan kesenangan tersebut diperolehi daripada jalan yang diizinkan oleh Islam. Bukan diperolehi daripada jalan yang diharamkan di sisi Islam. Mestilah daripada jalan yang diizinkan di sisi Islam. Yang keduanya ialah mestilah kesenangan, kemewahan dunia tersebut terletak pada tangannya,
bukan terletak pada hatinya. Yang menjadi masalah kepada kita ialah bagaimana ramai daripada kalangan manusia pada hari ini, khususnya daripada kalangan umat Islam, mereka hidup dalam keadaan senang, hidup dalam keadaan mewah, di mana kesenangan dan kemewahan tersebut duduk di dalam hati mereka, bukannya duduk di dalam tangan mereka. Kita melihat sahabat-sahabat Nabi SAW, ramai daripada kalangan mereka yang kaya, ramai daripada kalangan mereka yang hidup senang, ramai daripada kalangan mereka yang mempunyai harta benda yang banyak, di mana kesenangan, kemewahan harta benda yang banyak tersebut hanya berada di tangan-tangan mereka, bukannya berada di dalam hati-hati mereka. Oleh kerana itulah kita melihat bagaimana contoh-contoh dan teladan-teladan yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Di antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bila Nabi SAW di dalam satu peperangan mengarahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk memberikan sumbangan bagi membuat persediaan untuk menghantar tentera Islam. Lalu mari Sayyidina Abu Bakar beri semua harta bendanya. Begitulah juga apa yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang memberikan separuh daripada harta benda. Begitulah juga sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu di dalam satu peperangan. Beliau telah menyediakan semua kelengkapan tentera Islam dalam peperangan tersebut. Ini adalah merupakan contoh-contoh teladan-teladan yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW untuk memberikan pengajaran kepada kita bahawa sesungguhnya di antara nikmat dunia itu adalah merupakan nikmat harta benda. Tetapi harta benda tersebut mestilah digunakan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya harta benda tersebut duduk di dalam hati dan dimati dalam keadaan yang demikian. Oleh kerana itulah Nabi SAW berpesan dalam satu hadis, ni'mal malus salih fi yadil abdis salih. Sebaik-baik harta benda yang baik adalah merupakan harta benda yang berada di tangan hamba yang saleh, hamba yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat daripada apa yang kita dengar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, pendirian kita untuk sentiasa menjadi umat Nabi Muhammad yang setia, sehinggalah kita mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Wallahu a'lamu bis-shawab.